Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so hari ni kita akan masuk tajuk yang seterusnya lah. Okey, kalau awak tengok tajuk kat sini. Okey, iaitu berkenaan dengan terbit term pertama satu fungsi melalui pembezaan dengan prinsip pertama. Okey, sebelum ni kita dah belajar prinsip yang pertama Okey. Sebelum ni secara umumnya kita dah buat sedikit pembacaan berkenaan dengan prinsip yang pertama. Okey, prinsip yang pertama. Okey, sebelum tu cikgu nak pergi lebih detail lagi lah untuk hari ni. Okey. Tapi sebelum tu cikgu nak tanya awak. Okey, melalui pembacaan awak, apakah yang dimasukkan dengan prinsip pertama ni? Yang hari tu cikgu suruh baca tu. Okey, apakah yang dimasukkan dengan prinsip yang pertama? Ada yang nak jawab? Okey, kalau kita tengok, okey ni lah, okey, prinsip yang pertama, kalau tengok daripada kat sini, kita baca dulu, simbol data X dibaca sebagai data X yang mewakili tokokan kecil. Perubahan kecil je lah dalam X. Data Y dibaca sebagai data Y yang mewakili tokokan kecil. Okey, dalam Y. Okey, so apakah yang dimasukkan dengan prinsip yang pertama? Okey, prinsip yang pertama ni kita akan tengok secara lebih lah. Contohnya kalau X, okey, isi yang terkandung kat sini adalah X tambah dengan data X. Ni adalah okey, tokakan yang untuk data X okey. Kalau dia Y, okey, kita akan tengok sebagai Y tambah dengan data Y. Okey, data Y ni boleh katakan perubahan yang lebih tepat lagi lah Okey, so hari tu cikgu suruh baca dah hari tu. Secara umumnya tidak ada masalah. So, kecurunan lengkung juga dikenali sebagai kecurunan tangent. Okey, nanti kita akan tengok okey, dy dx. Okey, nanti kita akan tengok dy per dx ni kadang-kadang dikenali sebagai kecurunan. Okey, dia ada dua nama. Satu, kecurunan lengkung. Okey, dan satu lagi adalah kecurunan tangent. Okey, kalau kecurunan tangent hari tu kita dah belajar dalam geometri koordinat iaitu apa? M normal, kecurunan normal darab dengan kecurunan tangent sama dengan negatif 1. Okey, kadang-kadang soalan tu dia suruh gak ni. Okey. So, data Y per data X ni kita boleh tulis juga sebagai apa? M tangent. Okey. Okey, M tangent Okey. Okey, so kita tengok menggunakan prinsip yang pertama pada malam ni. Okey, kalau kita tengok dia ada sedikit perubahan perubahan data Y. Okey, kalau Y kat sini cikgu dah ulang tadi, Y kat sini kita tengok juga Y ditambahkan dengan perubahan Y. Apakah yang dimasukkan dengan perubahan Y? Iaitu tokokan kecil dalam Y. Ni ada nota kat sini. Okey, kalau kat X kat sini, okey, X kat sini kita tengok juga perubahan kecil pada perubahan kecil pada X iaitu data X. Maknanya. Okey, bila jadi kat sini dia akan jadi apa ni? Data Y per data X. Okey, tadi cikgu dah tulis apa tadi? Cikgu dah tulis iaitu dy per dengan dx. Okey, dia adalah setara ataupun sama dengan data Y over data X. Okey. Dia punya penyelesaian dia ni berdasarkan kat sini lah. Untuk awak kena tahu je lah hubungan dia Okey, kalau soalan tu dia bagi gambar rajah, ginilah bentuk gambar rajah dia. Okey, perubahan kecil Kalau kat sini data X ni adalah data Y. Okey, sebab apa? Sebab pada lengkung, okey, cikgu teranglah sikit. Okey, pada lengkung dia mempunyai banyak titik tu. Titik yang pertama, titik yang kedua, titik yang ketiga dan titik yang seterusnya. So, setiap titik ni dia ada data Y dia. Okey. Data Y dia ataupun data X dia. Okey. So, boleh rujuk kat sini. Cuma untuk awak perlu faham je lah.
Okey, yang keduanya hubungan dia. Okey, hubungan dia apa? Kecurangan lengkuk di titik B. Okey, katakan B kat sini Ini B. Okey, boleh ditulis sebagai hak data X menghampiri kosong bagi data Y over data X. Ni teori je lah. So kat sini dalam banyak-banyak ni muka surat ni yang cikgu suruh baca ni, kat sini lah penting. Okey, iaitu hubungan antara apa? Hubungan ada antara dy per dengan dx. Okey, hubungan dia dengan apa? Data Y dengan data X. Okey, hati-hati dia ada hak kat sini. Dan dengan yang seterusnya kita masukkan apa? Masukkan X dengan data X. Okey, ni masuk kat sini. Nanti kita akan lihat contoh dia lah. Okey, ada nak tanya siapa kat sini? So, okey, so yang perlu awak faham tu je lah. Okey. Kalau rasa payah sangat awak faham Melaka, dah memadai hak warna orange ni. Okey, yang warna orange ni. Okey, dah memadai yang warna orange ni. Okey, sebab kita untuk matematik tambahan ni, bila cikgu buat sedikit pembacaan soalan ni, hak ni lah perlu awak kena faham. Iaitu yang warna orange ni. Okey. Okey, yang seterusnya, okey, bagaimana dia hasil formula ni? Okey, dia hasil formula ni gini lah. Okey. So dia hasil formula ni, okay. Katakan X kuasa 2 ni. X kuasa 2 ni kalau kita tengok dia adalah persamaan apa? Iaitu persamaan kuadratik tu. Okey. Persamaan kuadratik. Okey. Okey, so data Y kat sini. Cikgu ambil mana formula ni? Ni. Guna je ni. Ni atas ni. Kat atas ni. Data Y kalau tengok kat sini. Nampak tak? Okey, kat sini. Cikgu guna pen merah lah. Okey, kalau tengok kat sini. Awak tengok kat sini. Okey, tengok kat sini. Okey, bahawa data Y iaitu f X tambah data X tolak dengan fx. Awak guna je tu. Okey. Lepas tu kalau data X kat bawah ni, okey, so dia sama dengan apa? Data X. Okey. So, bagaimana penerbitan dia? Okey, katakan sini adalah apa? Fx sama dengan apa? X kuasa 2. Okey, so data Y sama dengan f X tambah data X tolak dengan fx. So yang ini masuk dalam ni. Kita dah tahu dah dia mempunyai objek yang baharu. So kat sini akan dapat apa? X tambah data X kuasa 2 tolak dengan X kuasa 2. Tu ia jadi gini Okey, yang lain macam biasalah. Okey, untuk data X awak kena tahu dia mai stokor ini kaedah PMP, power multiple power. So X kuasa 2 kat sini. So kat sini akan tambah apa? Tambah 2x data x. Kat sini jangan tulis. Ni dia tak sama dengan apa? 2 data x kuasa 2. Dia tak sama. Dia tak sama Dia tak sama. Sebab data x ini adalah apa? Takrifan dia ada? Takrifan dia adalah apa? Tokakkan kecil dalam x. Okey. So dia special. Dia mari dalam sekaligus kat sini. Okey, so data X kuasa 2 akan jadi apa? Data X kuasa 2 tolak dengan X kuasa 2. Okey, yang ini dengan yang ini awak boleh masuk sebenarnya. Okey, so tinggallah macam ni guna formula. So dapat apa kat sini? 2X tambah data X. Ni dia menggunakan prinsip yang pertama ni. Okey, bila prinsip yang pertama hak ni lah dia punya formula dia. Okey, masuk, so akan dapat X. Dia ada satu lagi, kaedah pembezaan biasa. Okey, nanti kita akan lihatlah. So hari ni kita tengok prinsip yang pertama dulu menggunakan prinsip yang pertama. Prinsip pertama. Okey, prinsip yang pertama. Okey. Hak ni awak bacalah sendiri ni menggunakan prinsip yang pertama. So prinsip yang pertama kalau kita tengok iaitu hubungan dia adalah dy per dx sama dengan hak data X menghampiri kosong data Y per data X. Okey, yang mana kat sini iaitu hak data X menghampiri kosong iaitu Fx tambah data X tolak dengan Fx.
bahagi dengan delta X. Okey. Boleh kat sini? Okey, pening sikit lah sebab ya buku awak dia hanya terang sampai sini je. Kita guna je lah. Okey, dy per dx bukan bermaksud dy bahagi dengan dx. Ni ingat. Dia adalah apa? Kecunan tangent. Okey, ataupun kecunan lengkung. Okey, bukannya dy per bahagi dx, bukan. Dy per dx ialah simbol bagi hak. Okey, iaitu delta y per delta x apabila delta x menghampiri kosong. Bila kat sini dia mewakili apa kat sini? Iaitu menggunakan prinsip pertama. Prinsip pertama. Okey, menggunakan prinsip pertama. Okey. Tu je lah. Kalau ni cikgu rasa dah ada masalah. Kalau kita tengok yang sini adalah nilai apa? Nilai x, kat sini adalah nilai y. Dia masuk je lah nilai x dengan apa? Dia masukkan nilai x dengan 3 dapat 6. So, 6 ni maksudnya apa? 6 ini adalah kecerunan lengkung ataupun kadang-kadang dikenali sebagai kecerunan tangent. Nama selain daripada kecerunan tangent adalah fungsi kecerunan. Sama je lah. Okey, fungsi kecerunan. Maknanya kat sini adalah kecerunan tangent. So, dia ada segi nama. Maksud laluan nota. So, kecerunan dia ada apa? Lengkung, tangent, kadang-kadang dikenali sebagai apa? Fungsi kecerunan. Okey. Dia term saja yang awak perlu faham. Okey. Tu dia. Okey, beres. Okey, tengok soalan yang pertama. Okey, soalan yang ketiga. Soalan yang pertama lah. Okey, soalan yang contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga, dia syarat. Dia untuk sesal dy per dx ni ada dua kaedah. Okey, ni kaedah dia ada syarat. Iaitu apa? Menggunakan prinsip yang pertama. Menggunakan prinsip yang pertama. Maknanya kalau guna kaedah selain daripada kaedah prinsip yang pertama, boleh guna ke tak? Boleh sesal ke tak? Kalau nak guna kaedah lain. Boleh tak boleh aku. Tak boleh. Sebab soalannya adalah soalan bersyarat. Okey. So kat sini apakah formula prinsip yang pertama? Bagi cikgu sekejap sebelum cikgu selesaikan. Bagi formula dulu. Formula warna orange tadi. Iaitu dy per dengan dx sama dengan hat ya lagi delta x lagi menghampiri kosong lagi delta y okey delta y per delta x per dengan delta x sama dengan hat delta x menghampiri kosong f dan kurungan x tambah delta x tolak dengan f dan kurungan x bahagi dengan delta x. Okey, delta x. Okey, terima kasih siapa tadi? Atira. Okey, terima kasih Atira. Okey, untuk soalan macam ni, hak ni kena hafal lah. Formula kena hafal. Okey, hafal. Masuk dalam nota awak tu. Kena ada nota lah. Okey, so kalau cikgu lah. Kalau awak tengok cara buku pun boleh. Tapi cikgu suka cara ni lah. Okey. Iaitu awak cari apa? Y dia tulis apa? Dx tu. Okey, so Y kat sini bermaksud apa? Fx lah. Okey, Fx sama dengan Dx. Hak ni dulu awak kena pegang ni. Okey, apa maksud Fx? Fx bermaksud paksi Y lah. Ini adalah Fx paksi Y. Kat sini adalah X. Gitu. Okey. So sekarang ni kita mulakan dengan apa? Delta Y. So delta Y sama dengan F. Okey. X tambah dengan delta X tolak dengan Fx. So gantikan X ni dengan apa? X tambah dengan delta X. So dapat apa? 3 X tambah dengan delta X
Okey, yang seterusnya adalah tolak dengan fx berapa? 3x. Okey, so awak selesaikan kat sini akan dapat 3x tambah delta x tolak dengan 3x, maka kat sini dapat delta x. Okey. Betul ke tak cikgu Salah Cikgu tinggal apa? Ada orang tak Okey, cikgu. Okey, cikgu tinggal 3. Okey, so kat sini ada 3. Cikgu tersilap kembang. Ya, so hati-hati. Matematik ni kalau salah satu nombor, abjad dan sebagainya, dia akan jadi salah belaka lah. So, berhati-hati. Okey, yang seterusnya bagaimana? Okey, yang seterusnya, kalau cikgu guna gini lah. Ni, bakal ni. Iaitu dy per dengan dx. Okey, dy per dengan dx. Okey, sama dengan apa? Sama dengan apa? Iaitu sama dengan ni formula kat atas ni, iaitu bersamaan dengan hak delta x menghampiri kosong. Okey, untuk apa? Delta y bahagi dengan delta x. Masuk je. So formula ni awak kena ingat lah. Hak delta x menghampiri kosong, delta y berapa dapat? Iaitu 3 delta x bahagi dengan delta x. Okey, so awak akan dapat berapa sini? Iaitu awak akan dapat hak delta x menghampiri kosong untuk nombor 3. Maka jawapannya 3 sahaja. Okey, so apa maksud 3? dy per dx. Apa maksud dy per dx? Kecerunan lengkung. Kadang-kadang dikenali sebagai kecerunan tangent. Kadang-kadang dikenali sebagai fungsi kecerunan. So dia ada 3 nama. Okey, 3 nama yang perlu awak biasakan. Okey, ni contoh contoh. Okey, kalau tengok soalan 2.2 ni cikgu cuba buat hash. Boleh cikgu cuba buat hash? Okey. Okey, siapa dah jawab dah soalan ni? Ada yang buat soalan ni? Saya dah jawab lagi sebab saya dah faham cikgu. Dah faham. So, dah faham kat mana tu? Saya dah faham laka cikgu. Saya dah faham dah takak. Dah takak. Okey, cikgu akan tunjuk 2 contoh. Lepas tu awak cuba buat untuk soalan ni. 2.2. Okey, 2.2 ni. Okey, untuk cikgu kata dah untuk soalan ni, perkara yang pertama kalau awak tak takak, awak kena hafal formula. Tu je. Hafal dulu. Lama-lama dah biasa okey lah. Hafal dulu. Okey, so formula dia guna. Okey, kita tulis dulu. Dia kata menggunakan prinsip pertama. Okey, formula dia adalah iaitu dy per dx. Okey, dy per dx sama dengan iaitu hak delta x menghampiri kosong untuk apa? Dy per dengan dx. Okey, ni yang pertama. Yang kedua, awak kena tahu hak delta x menghampiri kosong iaitu untuk apa? F x tambah dengan delta x tolak dengan fx. Ni formula dia. Tak takak awak kena tahu. Bila ada formula, biasanya orang akan kata buat hak mana dulu? Buat hak ni dulu lah. Buat ni dulu. Selesai dulu hak atas ni. Okey, ni step yang pertama cikgu khabar. Yang keduanya masuk dalam ni. Ni step yang kedua. Gitu je cara dia. Lepas tu dapatlah jawapan dia. Gitu je. Okey, macam soalan macam ni. Cikgu tak ada pun fx. Ni khabar dah. Dia khabar dah y sama dengan fx. Dia khabar dah kat sini. Okey, so cikgu cuba buat dulu. Cikgu guna pen biru pen biru sebagai step yang pertama. Okey. So, cikgu kat sini cikgu dah tahu dah. Fx sama dengan apa untuk hash? 1 per x. Okey, sini boleh? Okey, yang kedua, cikgu kata dah guna yang belah kanan dulu ni. Okey, iaitu apa? Iaitu fx tambah delta x tolak dengan fx. Okey, ni step yang pertama. Okey, iaitu awak akan dapat apa kat sini? 1 per
X tambah delta X. Gantikan X ni apa? X tambah delta X. Kan kita dah belajar ada fungsi betul? Fungsi maknanya bila objek dia berubah, image dia akan berubah lah. Sebelum ni objek dia X. 1 per X. Sekarang ni objek dia X tambah dengan delta X. So X kat sini akan jadi X tambah dengan delta X. So soalan ni dia mulakan dengan apa? Dengan fungsi kalau awak tengok. Okay. Iaitu yang seterusnya apa maksud fx kat sini? 1 per x. Okey, sebabkan pecahan, apakah yang perlu kena buat? Darab silam tu. X kejap. X ke x kuasa 2? X saja. Ingat x kuasa 2. Okey, so apa yang perlu kena buat kat sini? Darab silang tau. Samakan pembawah dia. Darab silang lah. So x pergi ke sini. Operasi tolak. X tambah dengan delta X. Okay, so kat sini X ni bakyakan single duduk depan lah senang. X tambah dengan delta X. Okay, so kat sini aku dapat X tolak X. Hati-hati expand kat sini. So be carefully. Okay, so minus delta X over dengan X plus delta X. Okay, so kat sini simplify. So aku dapat minus delta X over X in bracket X plus delta X. Okay, jelas kat sini? Okay. Kat sini boleh? Okay, bila dapat macam ni, okay, yang biru ni step yang pertama. Okey, step yang kedua adalah apa? Masuk je. Cikgu guna pen warna merah lah. Okey, step yang kedua masuk je. Masuk dalam mana? Formula nombor 2 ni. Okey, formula nombor 2 ni. Tapi kena ada lah dy per dx sebab dia suruh cari dy per dx tau. Maka dy per dengan dx sama dengan, sama dengan apa? Iaitu hak delta X menghampiri kosong. Okey, dy, delta Y. So delta Y kita dah kira dah ni delta Y. Ini adalah delta Y. Okey, sebab sini adalah bersamaan dengan apa? Delta Y. Okey, ini adalah nilai delta Y. Yang cikgu petok kat ni. Okey, iaitu apa kat sini dapat? Iaitu negatif delta X bahagi dengan X. Tu. Lepas tu X tambah dengan delta X. Okey, lepas tu tutup kurungan. So dia bahagi dengan apa? Bahagi dengan delta X. Okey, kalau bentuk macam ni susah kita nak tengok tu. So kita buat kaedah biasalah kalau bahagi. Okey, bahagi maknanya apa kat sini? Bahagi hidup bawah. So kat sini kita boleh pemudahkan kat sini had delta X to 0 equal to minus delta X bahagi, ingat sebab delta X bahagi hidup bawah delta X. Sini aku dapat X plus delta X. Yang main gini, banyak pun boleh ubah kat sini. Okey, maka apa yang perlu awak dapat kat sini, awak apa? Simplify, pemudahkan. Delta X over delta X ataupun delta X divide by delta X, you can get 1 tu. 1 Okey, so kat sini adalah had delta X menghampiri kosong iaitu negatif 1 bahagi dengan X tambah dengan delta X. Okey. Sampai kat sini awak dah belajar. Awak dah belajar apa? Iaitu menggunakan had. Sebelum ni kita dah belajar had tu. So bagaimana penggunaan had kat sini? Iaitu kita substitute delta X equal to 0. Okey, dalam equation kita. Okey, so apa yang berlaku? Iaitu negatif 1 bahagi dengan X plus 0. So you can get minus 1 divide X power of 2. Boleh? Boleh?
Boleh. Boleh. Okey, cikgu dah tunjuk hash. Okey, cikgu dah tunjuk hash. Yang setara dengan hash, awak cuba buat G nanti. Okey, dan cikgu ambil satu soalan mudah. Cikgu ambil A pula. Okey, cikgu cuba selesaikan A. Yang lain awak cuba buat. Okey, awak cuba buat. Okey, cikgu cuba A. Okey. Ada ke boleh? Okey. Okey, untuk A. Apa equation dia bagi? Y equal to Soalan mana tadi? soalan mana? Soalan mana? Ada buku teks dah bersama dengan awak ni. Soalan A. A 2.2 1A. Ada buku teks dah dengan awak ni. Y sama dengan X cikgu. Y sama dengan X. Okey, Y sama dengan X. Okey, so apa formula mula-mula sekali kita kena buat? Ada ingat iaitu cari fx dulu. Fx sama apa? X. Okey. Yang kedua, okey, ni masih lagi step yang pertama iaitu kita cari apa? Delta Y. Delta Y dia sama dengan apa? F X tolak ke tambah? Tambah delta X tolak dengan Fx. Okay, boleh sampai kat sini? Yang ni dulu awak kena start ni. Okay, cikgu kata dah start. Kalau kita tengok nota kita adik, ya matematik ni main rumus je. Start belah kanan dulu ni. Ambil hak atas dulu ni. Ambil hak atas dulu. Okay, ambil yang ini dulu. Okay, ambil yang ini dulu. Ini dulu selesai. Okay. Okay, yang seterusnya buat apa? Masuk je lah. Gantikan X ni dengan apa? X tambah delta X. Okay, so X tambah delta X. So Fx apa-apa? Fx. Tolak X lah. So dapat apa sini? Delta X. Okay, ni step yang pertama. Okay, ini adalah step yang pertama. Okay, so step yang kedua. Apakah step yang kedua? Siapa volunteer nak khabar? Apakah langkah yang kedua? Iaitu masukkan delta Y dalam formula iaitu dy per dx. Boleh awak nak guna cara buku tapi panjang sikit lah. Cara ni dah memadai sebenarnya. Iaitu apa? Hak delta X menghampiri kosong. Formula dia apa adik? Delta Y bahagi delta delta X. Okay. So apakah nilai delta Y? Yang kita buat hak warna biru ni? Delta X. Delta X. Iaitu dy per dengan dx sama dengan hak. Dia penulisan dia gini dah nak buat gana. Terima je lalu terima. Terima seadanya. Sebab dia kecil sangat. Delta Y ni adalah perubahan kecil sangat Okay, so delta Y kita dah kira dia dapat delta X. So delta X divide by delta X simplify. So kat sini awak akan dapat hak delta X approximate 0. You can get 1. So the answer is dy per dx equal to 1. Boleh? Okay, ini adalah kaedah nak jawab menggunakan prinsip yang pertama. Ada soalan? Ada Okay, so sebagai latihan untuk awak faham. Okay, ada masalah boleh tanya nanti. Okay, sebagai latihan nanti awak buat. Okay, latihan soalan nombor 1 iaitu soalan mana? Soalan B, C, D, okay, E, F, G. Cikgu nak buat guna cikgu? Nak buat guna ikut format dia. Macam ke karangan lah. Karangan mesti ada format dia. Boleh ke karangan tanpa perenggang? Tak boleh. Tak boleh. Sama cikgu belajar dulu boleh. Apa cikgu dulu marah lah.
Okay, dulu cikgu ingat lagi karangan mesti ada peribahasa, ada apa? Ada simpulan bahasa, bidalan dalam karangan kita. Mungkin nampak sedap sikit. Ada apa? Ada motor Okay. Malaysia boleh. Contohnya wawasan 2020. Okay, dan sebagainya. Begitu juga matematik. Dia ada apa? Dia ada jalan kira dia. So jalan kira yang cikgu syorkannya adalah awak buat dulu hak warna biru ni. Okay, mula-mula awak salin dulu dia punya formula dia hak warna orange ni. Okay, yang pertamanya awak buat dulu hak warna biru hak belah kiri ni. Bila awak buat hak biru warna kiri ni, okay, awak masuk dalam formula dia. Okay, buat satu-satu. Okay, ni adalah format dia punya penyelesaian dia menggunakan prinsip pertama. Okay, so prinsip yang pertama kalau soalan tu suruh keluar kan, gini lah cara dia. Okay, buat hak biru dulu, disusuli dengan hak merah. Okay, ni cara yang senang lah. Okay, kalau awak nak tengok cara yang lain pun boleh. Awak rujuklah buku teks yang kita ada tu. Okay, muka surat 36 tu awak tengok rujuk dia. Okay, boleh buat kat situ pun boleh. Okay, so dia banyak cara lah. Cuma cara cikgu ni dah memadai dah memadai. Maknanya buat gini dah memadai. Okay. Okay, soalan nombor 1 dah. Okay, soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2 cikgu jawab. Okay. Soalan nombor 2 cikgu jawab. Tengok soalan dia bersyarat kat sini. Syarat dia apa? Syarat dia apa? Menggunakan prinsip yang pertama. Menggunakan prinsip yang pertama. Maknanya kalau guna syarat yang lain tidak boleh guna. So apa maksud? Bila menggunakan prinsip yang pertama mesti melibatkan formula dia. So formula dia yang perlu awak kena faham. Permulaan awal ini adalah dy per dx. Sama dengan, okay, tulis banyak kali pun tak apa. Tidak ada masalah. Okay, lama-lama dah biasa, dah familiar dengan formula ni. InsyaAllah senang nak jawab nanti. So delta x over delta y. Okay, sepatutnya sining. Tapi ia ada lagi. Okay, sebab kita start dengan yang sebelah kanan itu adalah limit had. Okay, delta x approx 0 iaitu fx plus delta x minus fx divide by delta x. So first step dia kita mulakan dengan sebelah kanan ni. Ini first step and then second step. Okay, let's say lah kat sini. Okay, sebelum kalau cikgu lah. Kalau cikgu akan tengok type of equation. So type of equation kat sini apa? Kuadratik Okay, persamaan kuadratik yang diberi. So yang pertamanya, let's say lah y equal to 2x power of 2 minus x plus 7. So kalau kita nak siku dengan formula kita let lah. Let's say lah let y equal to fx equal to 2x power of 2 minus x plus 7. Okay. Kalau ada siku lah dengan formula dia. Formula dia bagi apa? Bagi f so kita kena siku lah dengan formula dia. Sebab apa tahu formula tu? Sebab dia kata use the prinsip pertama. Okay, first principle Okay, so menggunakan prinsip yang pertama. Okay, ini yang perlu awak kena cari. Okay, and then buat apa? Baru guna dia punya formula dia. Okay, let's say cikgu guna pen warna biru. Okay, volunteer siapa nak tolong cikgu? Ada? Jelas lagi ke tak jelas lagi? Okay, so prinsip yang pertama adalah to find the delta y. So apa hubungan delta y dengan fx? Delta y sama dengan fx plus delta x minus fx. Okay, nak terang benda ni panjang lah. Cuma untuk kita ni kena buat apa? Kena faham dahulu. Okay, kena faham dahulu. Okay, kena faham ataupun guna je formula dia. Paling senang lah. Okay, and then substitute x ni dengan apa? X plus delta x. So awak akan dapat apa? 2. Okay. So kat sini awak akan dapat x plus delta x. In bracket power of 2 minus x plus delta x. Okay, plus 7. Ini adalah untuk f
respect to X plus delta X. Okay, let's say lah cikgu split lah kena pen warna lain. Okay, iaitu tolak dengan apa? Fx. So, what is the value Fx? Iaitu 2x power of 2 minus x plus 7. Okay. Yang warna hijau ini adalah Fx. Yang warna biru ini adalah x plus delta x. Okay. So kat sini be carefully lah. PMP method. Okay. So x power of 2 plus 2x delta x plus delta x power of 2. Ingat, delta x ini adalah perubahan. Okay. Ataupun tokakan terhadap x. Okay. So dia mari stokor. Jangan buat delta x kuasa 2 kat sini. Hak tengah ni jangan buat delta x kuasa 2. Is the wrong. Okay. Itu adalah tidak betul. Okay. So ingat The second is expand. Be carefully. Okay. Hati-hati. So negative x minus delta x. Yang ini tidak ada masalah. Plus 7. Okay. And then disusuli dengan pen yang berwarna hijau ni. Kalau awak tengok. Iaitu minus 2x power of 2 plus x minus 7. Okay. So masih lagi kat sini. So hati-hatilah. Okay. Berhati-hati kat sini. Expand kat sini. Okay. Expand kat sini. So you can get 2x power of 2 plus 4x delta x plus 2 delta x power of 2 minus x minus delta x plus 7. Okay, so kat sini. Okay. 2x kuasa. Okay, tambah dengan x tolak dengan 7. Okay, so apa yang perlu kena buat? Tengok benda yang sama, right? Okay, katakan yang ini dengan yang ini terhapus. Okay. Yang ini. Okay, dengan yang ini terhapus. Okay. And then 7 7 positif and then negatif 7 terhapus. So apa yang tinggal? 4x delta x plus 2 delta x power of 2 minus delta x. Hak ni yang kita nak guna hak bawah sekali. Okay. Ada masalah ke kat sini? Ke pening dengan data dan sebagainya? Okay, next. Hak ni yang cikgu kata ni adalah first step. Okay, then second step is apa? Nama apa Apa ada warna ni? Warna merah. Okay. Step yang seterusnya adalah apa? Masuk apa? Dy per dx sama dengan iaitu hak delta x menghampiri kosong untuk apa? Delta y bahagi dengan delta x. Okay, so delta y per delta x kita dah ada Okay, menghampiri kosong. Okay, delta y per dx. Okay, so awak dapat apa? 4x delta x bahagi dengan x. Cikgu split lalu So 2 delta x kuasa 2 bahagi dengan tinggal delta kat sini. Okay, and then minus delta x divide by delta x. So simplify kat sini So awak akan dapat apa kat sini? Okay, delta x over delta x akan dapat 1 So akan dapat 4x lah kat sini. So kat sini akan dapat 2 delta x. Kat sini akan dapat minus 1. Okay. Okay, and then substitute delta x equal to 0. So 4x plus 2. Okay, masuk je lah. So you can get 4x minus 1. Okay, ada nak tanya apa-apa?
Boleh? Ada orang tak ni? Boleh ke ni? Boleh cikgu. Ya cikgu. Okey, kalau nak tanya kat mana nak tanya tu? Tolong bertanya. Okey, boleh? Boleh tapi tak faham ajar ni. Baik tanya lalu. Okey, kalau rasa malu nanti PN cikgu PN cikgu. PN cikgu senang. Okey, bab ni adalah prinsip yang pertama. Sebab matematik tambahan ni gini, ia bersangkut paut. Okey, ia bersangkut paut. Macam yang sebelum ni kita belajar apa? Cikgu tunjuk dulu kat sini. Okey. Kalau cikgu tanya ni mungkin pening kau. Okey, sebelum ni kita belajar hak data menghampiri kosong. Data lah. X menghampiri kosong. Okey, kalau tengok kat sini. X menghampiri kosong. X is number So X itu adalah sekarang ni dia data X. Data X is very very small lah. Maknanya perubahan tu sangat kecil. Okay, perubahan tu sangat kecil. Okay, so untuk hari ni, kalau aku tengok, okay, sebab ia bersangkut paut Jadi data X sekarang ni data X. Lebih apa? Lebih kecil lagi. Okay, lebih kecil lagi dia punya perubahan ataupun tokok tambah dia tu. Okay, dia lebih kecil lagi. Okay, tapi kat sini untuk mencari dy per dx lah. Apa maksud dy per dx? Iaitu fungsi kecurunan, kecurunan lengkung, kecurunan tangent dan sebagainya lah. Dia banyak nama Ada 3 nama kat sini. Okay, so cikgu recall je tadi. Okay, next. Sebab cikgu nak tahu dia siku. Okay. Bila kita jawab kat situ, kita dah masuk tajuk fungsi. Tajuk fungsi betul. Iaitu fx. So sekarang ni objek dia x. The second objek dia adalah x plus data x. So tajuk fungsi kat sini. Dia masuk slow-slow. Fungsi ni bila awak belajar? Tahun lepas Tahun lepas bab 1. Okay. Maknanya. Okay, gitu je lah. PMP lama dah awak belajar. So be careful lah sebab matematik ni dia bersangkut paut. Okay, next. Last. Okay, stay lagi prinsip pertama. Kehendak soalan stay lagi prinsip yang pertama. So, isu cari apa? Fungsi kecurunan. What is mean by the fungsi kecurunan? Iaitu dy over dx. Dy dx lah. So, the formula ni, kalau peringkat awal lah ni, tolong hafal lah dulu. Okay, tolong hafal dulu. Senang. Iaitu hak data x menghampiri kosong untuk dy over dx. Okay, kalau kiranya kat sini je dia punya formula asas dia. Tapi kita kena hafal lagi satu sebab satu lagi adalah step. Iaitu from the apa? Fx plus data x minus fx divide by data x. Gitu. So ada 3 benda yang perlu awak kena biasakan diri awak. Okay. Okay, so cara dia macam mana? Caranya buat latihan lah. Okay, buat latihan lah. Tidak ada benda yang mari tergolek tu. Okay, so kat sini untuk jawab soalan macam ni, apakah yang perlu awak kena buat? Okay, awak identify dulu. Okay, given diberi y sama dengan 3 tambah dengan x tolak x kuasa 2. So kita tak boleh pakai y. Kenapa kita tak boleh pakai y? Sebab apa kita tak boleh pakai y? Kenapa kita tak boleh pakai y? Kenapa soalan kita tak boleh pakai y kat sini? Sebab y. Sebab y. Bukan. Sebab formula untuk prinsip yang pertama bermula daripada apa? Fx tu. Sebab kita tak boleh mula dengan y. Kita tak boleh buat y dan sebagainya. Kita mula dengan apa? Kita mulakan soalan kita dengan penyelesaian kita menggunakan prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama dia bermula dengan fx. F plus fx plus data x. Dia bermula kat sini. Ataupun awak cari first sekali adalah cari fx dulu.
Okay, so kat sini ada sedikit penggantian lah. Sebab Y ni kita dah belajar paksi Y. Paksi Y dia setara dengan Fx. Dia bermula dengan pen warna biru ni. Ini adalah first step. Okay. Biasalah soalan yang nak treat awak . Okay, so the second step, substitute lah. Okay. Masuk je nilai dia. Okay, tolak dengan X plus delta X power of 2. Okay. Oh, sorry. Tertinggal. Apa yang cikgu tinggal kat sini? Tinggal kat sini Ataupun, okay, kita mulakan dengan data lah senang. Data Y. Kita mulakan dengan formula dia. So, data Y. Kat sini dulu awak kena selesaikan. Okay. Lepas tu masuk je lah. Ni cikgu pakai pen biru belaka . Cikgu dah asing dah . Sebab cikgu anggap dah pandai dah ni. Naik level yang seterusnya lah. Okay, so tolak dengan apa? Okay, boleh tak kalau cikgu selesai kat sini? Ada masalah ke? Ada benda nak tanya? Okay, so selesaikan kat sini. So hati-hati sebab negatif kat depan ni. Okay, so hati-hati. So dapat kat sini 2x tambah dengan apa? Delta x kuasa 2. Okay, so delta x kuasa 2 ni ada yang buat macam ni, ada yang buat dalam kurungan. Okay, mana-manalah. Kalau cara buku, sekejap kalau tengok cara buku, you buat dalam kurungan Okay, buat dalam kurungan pun boleh. Okay. Ni kurungan pun boleh. Okay. Tolak dengan 3 tolak dengan x tambah dengan x kuasa 2. So kat sini 3 tambah x tambah dengan delta x tolak 2 x tolak dengan buat kurungan. Okay, so yang ini dengan yang ini. Okay, ingat mula tahu kalau boleh lah mulai hari ni biasakan dengan pen. Okay, biasakan dengan pen. Manalah tahu dalam SPM awak lagi. Okay, kena guna pen. So, biasakan buat dengan pen. Kalau salah cross je lah. Awak kena. Kita belajar, awak ada lebih kurang 10 bulan lagi 10 ke 9 sebelum SPM. Okay, so kat sini tinggal apa kat sini? Ada tinggal. So, tinggal negatif 2x tambah delta x tolak dengan 8x kuasa 2. Okay. Boleh hafal kat sini? Bukan ada silap kat sini. Oh, silap. PMP cikgu silap kat sini. Sini adalah apa sini? 2x delta x out. Sini adalah 2x delta x. Okay, so 2x delta x. Okay. Okay, bila dapat macam ni, okay, baru pergi step yang kedua. Okay, step yang kedua iaitu dy per dengan dx sama dengan hak delta x menghampiri kosong untuk apa? Delta y over delta x. Okay, so masuk je lah.
Okey, so masukkan apa? Masukkan dengan nilai yang kita dapat lah. Iaitu negatif 2 X delta X bahagi dengan delta X. Okey, so kat sini delta X bahagi dengan delta X. Sini delta X kuasa 2 bahagi dengan delta X. Okey, so awak akan tinggal apa kat sini? Okey, awak akan tinggal negatif 2 X. Kat sini awak akan tinggal 1. Betul? Kat sini awak akan tinggal delta X. Okey, so masuk je lah. Okey, 1 tolak dengan 0. Maka kat sini dapat negatif 2X tambah dengan 1. Okey? Boleh? Kat mana tak faham tu? Okey, kat mana tak faham? Ada lagi soalan bawah ni. Nanti kita cuba. Kat mana tak faham? Boleh? Boleh, cikgu. Okey, kalau boleh, cikgu... Okey, tengok latihan formatif 2.1. Okey, cikgu Asyik tidak ada masalah kat sini. Boleh ke faham tak soalan ni? Kalau soalan pattern macam ni, nampak tak? Pada skrin tu. Ni. Soalan C ni tengok, dia digabung ni kan. A, B, C. Fungsi kecurunan dy per dx. C1. Boleh buat? Dengan menggunakan prinsip yang pertama. Kita cuba buat soalan ni boleh? Boleh, cuba. Okey, kita buat. Okey, awak sebut, cikgu tulis dulu. Okey, untuk soalan nombor 1. 1A. Apakah yang awak faham 1A? Bukan tu, cikgu. Had X. Dah soalan, tengok 1A ni dia suruh apa ni? Cari. Okey, kalau soalan macam ni perlu ke kita kira? Dah. Dah. Soalan pattern macam ni kalau berdasarkan graf, baca daripada graf. Ataupun kita ada tu soalan tu ditulis nyatakan. Kalau soalan ada perkataan nyatakan, biasanya tak perlu bila ada soalan tu state ataupun nyatakan, awak tak perlu buat pengiraan. Gitu. Okey. Boleh? Boleh, kini ni kena tengok graf je lah. Tengok gambar rajah lah. Boleh? Okey, baik cikgu. Okey, tengok dia kata apa? Hak fx iaitu ni bukan data, ni x. X ini adalah paksi x lah. X menghampiri negatif 1. Apa maksud fx? Paksi y, betul? Apa maksud fx? Fx ada. Okey, paksi y. Kat mana negatif 1? Dia kat tu bawah. Mana boleh data, tak ada data pun soalan A. Soalan A ni kita belajar minggu lepas Okey, X adalah negatif 1 ni belah ni, betul tak? Nampak tak? Nampak tak cikgu contoh? Nampak. Okey, bila X negatif 1, dia kata FY. FY dia apa ni? 8. Ni FY. 8. Direct 8. Gitu je soalan ni. Okey, ni untuk A1 lah. A1. Okey, kalau untuk A2. Okey, A2 ini nak apa? Hak fx. Fx ni bermaksud paksi x. Paksi x lah. Paksi y. Fx ni adalah paksi y ni. Paksi y ni. Paksi y. Okey, iaitu x menghampiri kosong. Okey, so apa nilai dia? 3. Okey, so ni kosong ni adalah 3. Ni apa yang kita belajar sebelum ni. Sekarang ni soalan ni ia gabung. Bagus soalan ni. Okey, yang seterusnya A3. Soalan A3. Soalan A3, siapa volunteer nak jawab? Siapa nak jawab?
Tak apa salah pun. Okey, fx. Dia suruh cari fx apabila x 1. Berapa jawapan dia? Kosong. Okey, kosong. Dia duduk sini. Ni x 1. So y dia kosong. Ni y dia kosong. So kosong lah. Okey, correct. Tu. Bagus. Okey, next. Okey, soalan A4 Okey, soalan A4 iaitu had. Okey, x menghampiri 2. Cari nilai paksi y ataupun fx. Okey, yang mana menghampiri 2? Apa jawapan dia? -1. Okey, sini. Sini. Ni x menghampiri 2, maka nilai apa? Nilai y adalah -1. Tengok, kalau soalan macam ni, daripada graf. Maknanya rujuk kepada graf. Cikgu bimbang kot soalan ni. Kalau soalan ni, dia bagi graf, dia suruh awak sketch graf, awak lakarkan graf, lepas tu baca dia. Cikgu bimbang awak salah buat je lah. Okey, bab soalan ni boleh gabung dengan bab 2 fungsi kuadratik. Okey, fungsi kuadratik yang awak belajar semasa form 4 dulu. Okey. Okey. Yang ke berapa Yang kelima, okey, iaitu had. Okey, delta 3 fx. Okey, tengok 3. Apa yang berlaku pada 3 ni? X dia berapa? Kosong. Kosong. Gitu je. Okey, yang seterusnya soalan. Okey, soalan masih lagi soalan A, iaitu soalan A yang ke-6. Iaitu had x menghampiri 4 untuk fx. Okey, mana 4 dia? Tepi 3. Tepi 3. Lagi? Sekejap. Kat equation kat cikgu. Masalahnya untuk soalan ni. Bagus kot soalan ni. Okey. Fx apabila x menghampiri 4. Ada 4 kat sini? Tak ada. So, apa yang perlu kena buat? Nak jawab. Dah jawab. Okey. So, masuk je lah. Tak? Had x menghampiri 4. Okey. So, apa nilai fx? Iaitu x kuasa 2 tolak dengan 4x tambah dengan 3. Okey, masukkan x dengan apa? 4. So, akan dapat apa sini? 4 kuasa 2 tolak dengan 4 tambah dengan 3. So, akan dapat apa sini? 4, 16. Okey, so dapat 3. Okey, so untuk soalan nombor ni dia special sikit. Gitu. Okey, untuk A yang ke-6. Faham tak ni cikgu recall balik ni. Ni apa yang kita belajar sebelum ni. Okey, kita belajar yang sebelum ni. Boleh? Boleh Boleh. Boleh cikgu. Okey. Yang seterusnya tengok soalan B. Apakah kehendak soalan B? Apa kata kunci untuk soalan B? Tadi A, ni B tak? Tulisan warna hitam. Apa maksud dia? Nilai-nilai. Apa maksud nilai-nilai? Lebih 1. Apa yang lebih 1? X. Mana pula X? Jawapan A tu mesti ada lebih daripada 1. Mana ada X? Ada X pun. Dia ada nilai-nilai yang mungkin bagi A. Maknanya jawapan A ni dia mesti lebih ada 1 jawapan dia. Faham tak maksud cikgu? Faham. Katakan awak kira-kira dapat se. Maknanya ada something wrong tu. Okay. So untuk nak baca ataupun kaedah nak tackle soalan, kita baca soalan nilai-nilai. Maknanya A ni jawapan ni mesti lebih dari 1. Okey, so bagaimana kita nak buat? Macam biasa lah, iaitu had x menghampiri A untuk fx. Okey, sama dengan 8. Nampak macam ni memang susah. Dia sebenarnya adalah persamaan kuadratik sahaja. Okey, tengok. Okey. Gantikan fx dengan apa?
Okey, gantikan fx dengan x kuasa 2 tolak 4 x tambah dengan 3 sama dengan 8. Lepas tu tanya balik, cikgu ambil mana ni? Ni, tabang ibu sini. Dia pada soalan iaitu x kuasa 2 tolak dengan 4 tambah dengan 3. Ni bagi dah sini ni. Cikgu besar sikit aku nampak. Okey, bagi dah situ. Okey, so kita masuk. So kita gantikan x tu dengan apa? Sebab x menghampiri A. Ni bukan data Ini adalah x menghampiri A, maka kita masuk je kat sini. Okey, kita masukkan ataupun kita gantikan A into the x. So akan dapat apa? A kuasa 2 tolak dengan 4A tambah dengan 3 sama dengan 8. So A kuasa 2 tolak 4A tolak dengan 5 sama dengan 0. Okey, so kaedah apa kat sini guna? Kaedah apa kat sini? Okey, perfaktoran. So bagaimana nak dapat perfaktoran? Kalkulator. Kalkulator. Awak kena dapat jawapan dulu, betul? Betul. Okey, tolong kira untuk cikgu kejap. Berapa nilai awak dapat? Jawapan dulu. Dapat jawapan dulu berapa? Cikgu nak kira kat ni. Okey, dapat apa? Dapat A sama dengan 5 lah. Dan A satu lagi sama dengan apa? Negatif 1. Negatif 1. So dapat A tolak dengan 5. A tambah dengan 1. Okey, sama dengan 0. Kita tengok. Okey, kita kaji sekejap Kita kaji sekejap soalan ni. Okey, soalan ni ini adalah bab 2. Betul tak? Okey, kita nak selesai ni adalah bab 2, tapi bab 2 kak, tapi bab 2 dalam form 4. Ini bab 2 dalam form 5. Nampak tak? Okey, tu matematik dia awak kena konsep di belakang. Ni kaedah di bawah tajuk pembezaan. Bila nak selesaikan adalah di bawah tajuk apa? Fungsi kuadratik ataupun persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik awak dah belajar dalam matematik form 4. Okay, so bentuk dia macam ni. Okay, bentuk dia macam ni. Okay. So, itulah. Perbanyakkan latihan. Okay. Okay, next. Yang seterusnya. Okay, yang seterusnya. Okay, tengok soalan yang pertama. Ia suruh cari apa ni? Fungsi kecurunan. Dy per dx lah. Tapi menggunakan apa? Prinsip pertama. Okay, bagus soalan ni. Okay, prinsip yang pertama. Okay. So, bagaimana nak start dia? Gitu. Okay, biasanya pelajar akan tanya bagaimana nak start dia. Okay, kita ambil dulu. Okay, persamaan kita y sama apa ni? Y sama dengan x kuasa 2 tolak 4 x tambah dengan 3. Okay, apakah formula prinsip yang pertama? Iaitu dy per dx ke? Jangan sebut dy per dx. Dy per dx ni dia ada satu lagi kaedah dia yang nanti lepas ni kita belajar. Dia ada hak ni, hak. Okey. Okey, delta y per dengan delta x. Mudah dah tulisan cikgu ni. Dah makan dah ni. Okey, iaitu delta y. Dia ada satu lagi iaitu apa? Hak delta x menghampiri kosong iaitu f x plus delta x minus fx divide by delta x. Okay, so yang ini awak kena tahulah. Bila dia sebut prinsip yang pertamanya, awak ni lalu dalam kepala awak. So bagaimana cara dia? Ulang banyak kali. Pernah sekali lecturer cikgu kata nak buat sesuatu benda tu ulang sebanyak 16 kali. Okay, so hari yang ke-7, hari ke-9 tu kita akan ingat lagi lah. Okay, kalau sebulan lepas tu kalau awak tak buat ulangan, awak akan lupa. So ulang sebanyak 16 kali. 16 kali. Okay.
Okay, so cara yang seterusnya bagaimana? Okay, cara yang pertama, kena pasti dulu fx. Okay, dia bagi y ni. Ni soalan. Okay, so kena pasti dulu fx. So fx sama dengan x kuasa 2 tolak 4, x tambah dengan 3. Cara yang pertama. Cara yang kedua, delta y lah. Delta y sama dengan f x plus delta x minus dengan fx. Okay, so apa yang perlu kena buat? Masuk je lah. Okay, so masuk ni hati-hatilah. Iaitu x tambah delta x. PMP kat sini hati-hati. Okay. Okay, so delta x kat sini tambah dengan apa? Tambah dengan 3. Okay, tolak dengan apa? X kuasa 2. Yang kedua ni tak perlu ada delta x lah. Yang pertamanya ada delta x. Okay. So kat sini x kuasa 2 tambah 2x delta x tambah delta x kuasa 2 tolak dengan 4 delta x. Okey, tambah dengan 3 tolak x kuasa 2 tambah 4x tolak dengan 3. Okey, macam biasalah, apa. So tinggal kat sini tinggal apa? 2x delta x tambah delta x kuasa 2. Okey. So tolak dengan apa? 4 delta x. Tinggal yang ini je lah. Okey, ni step yang pertama. Okey, step yang kedua masuk je lah. Alamak. Step yang kedua cikgu buat sini lah. Dah cukup ruang lah. Okey, iaitu apa? Delta y per dy per dx sama dengan hak. Okey, delta x menghampiri kosong untuk apa kat sini? 2x delta x bahagi dengan delta x tambah delta x kuasa 2 bahagi dengan delta x minus 4 delta x divided by delta x. Okay, so kat sini stay lagi hak. Nampak tak tulisan gue? Okay, let's say kat sini 2x plus delta x minus 4. Okay, so ending dia macam ni lah. Okay, ending dia macam ni. So apa yang awak dapat kat sini? Iaitu 2x plus, okay, benda substitute lah delta x equal to 0 dalam kat sini. So tolak dengan 4. Okay, so you can get 2x minus 4. Ini adalah dy per dx. Apa maksud dy per dx? Kecurunan tangent. Betul? Okay, ataupun kecurunan lengkung. Ataupun fungsi kecurunan. Okay, tengok perkataan. Seterusnya. Apa maksud seterusnya? What is mean by the seterusnya? Hans kat sini. Apa maksud seterusnya? Okay, question number 3. Okay, I should ask you. Boleh? Sambung cikgu. Ha? Apa maksud seterusnya? Bukan, memang sambung. Seterusnya adalah kita ambil data. Nak kira, okay, nak kira soalan B2 ni mesti ambil data daripada B1. So data mana yang kita nak ambil? Oh, nak letak mana Okay. Okay, nanti awak tengok. Okay, nanti awak tengok buku teks Okay. So data yang cikgu nak ambil, okay, untuk C2. Okay, C2 ni, warna merah ni. Data yang cikgu nak ambil adalah dy per dx. Sebab ia menggunakan perkataan seterusnya. Iaitu 2x tolak dengan 4. Dan dia bagi apa kat situ? Dia bagi titik lah. Titik 4 dengan 3. Apa maksud 4 kat sini? 4 bermaksud titik x. Apa maksud 3 kat sini? 3 bermaksud titik y. So dia suruh cari apa? Kecurunan tangent. Kecurunan tangent maknanya dia suruh cari nilai. Dia suruh cari nilai. So kat sini 2 gantikan x dengan apa? 4. 4
tolak dengan 4. So 8 tolak dengan 4 dapat apa sini? Dapat 4. Okay, so soalan ni sangat baik untuk ulang kaji. Okay? Boleh? Boleh. Okay, boleh. Nanti handout ni cikgu akan buh dalam turun nanti. Okay, untuk soalan ni, okay, soalan nombor 2 ni cikgu rasa tidak ada masalah kot. Masuk je lah. Okay, mula-mula masuk dulu kosong tau. Kalau jawapannya bukan kosong, ya tu 9 sini. Okay, kalau kita congok soalan nombor 2 ni, okay, kalau awak tengok soalan nombor 2 ni, gantikan A ni, gantikan X dengan kosong. So, masukkan dapat 9 tau. So, tu 9 jawapan dia. Okay, katakan B. B, awak masukkan 2. So, awak akan dapat kosong kat sini. So, kosong ni, boleh ke? Kosong ke apa? Sekejap, 2 kuasa 4, 16. Ada dapat kosong ni. Ada nombor sini. Okay, bila kosong, awak kena guna kaedah apa? Perfaktoram. Okay, ataupun kaedah apa? Kaedah pendarapan menyebabkan apa? Awak atas ataupun yang bawah. Okay, untuk soalan nombor 2 ni. Okay, soalan nombor 3. Cikgu rasa tidak ada masalah. Okay, nombor 2 guys. Ni nombor 3 pun tidak ada masalah. Okay, soalan nombor 4. Okay, kalau soalan macam ni boleh buat tak soalan nombor 4 ni? Soalan nombor 4 buku teks ni. Dah lah, ego dah try lagi. Tak try lagi. Dok, bila awak baca soalan ni, awak faham tak soalan ni? Dah. Apa yang tak faham? Tak faham. Kat mana tak faham tu? Cikgu kata dah hari tu kan masuk dulu nilai 2 ni kan? Betul tak? Okey, ni tinggal je lah K tu kan. Tinggal tu. Ya. Untuk soalan yang pertama ni memang senang dah. Gantikan X dengan 2. So dapat nilai K. Okay, nilai K. Tu. Okay, untuk soalan B ni, apakah yang perlu awak kena buat ni? X tambah K. Masukkan nilai X sama dengan negatif 1. Tu. Betul tak? Okay, nanti awak cuba buat lah. Okay. So, soalan nombor 4 ni sebagai homework. Okay, ada masalah boleh bertanya lah Mbak Cikgu nak ni. Okay, soalan nombor 5, soalan yang kita baru belajar tadi. Okay, perlu buat So, be carefully dengan soalan C dengan D ni. Okay, C dengan D ni hati. Okay, soalan nombor 5 C dengan D ni hati-hati Okay, dan last sekali adalah soalan nombor 6. Soalan nombor 6 perlu ke? Nak tegang sekejap. Faham tak situasi dia? Okay, kita. Ya. Cikgu kena tegang. Okay, kita tengok. Okay, soalan nombor 6 ni dia bermain dengan, kelas awak ambil fizik tak? Ambil. Okay, so tidak ada masalah lah. Okay, dalam fizik, okay, cikgu guna dulu cikgu recall balik dalam fizik. Dalam fizik, kita ada sesaram tu. Sesaran dia berbeza dengan apa? Jarak. Okay, sesaran apa masuk mean by the displacement ataupun sesaran? Ada. Tak jelas. Okay, sesaran. Yang keduanya, awak jumpa dalam fizik velocity. Okay, velocity. Velocity ni dia berbeza dengan speed tu. Hal laju dia berbeza dengan apa? Hal laju dia berbeza dengan laju. Hal laju dia berbeza dengan laju. Okey, yang ketiga awak jumpa acceleration. Pecutan. Betul? Okey, hak ni yang awak belajar term. Cikgu nak cover term je lah. Cikgu nak describe lebih-lebih kan panjang pula. Okey. So soalan ni sesaran bagi seekor tupai yang berlari pada kabel lurus sepanjang T saat. T saat ni maknanya dalam masa. Tempoh dia adalah saat. Okey, tempoh dia adalah saat. Okey, tempoh dia adalah saat. Okey. Diberi oleh ST sama dengan T kuasa 2. Okey, dengan keadaan T sama dengan ataupun lebih besar dari kosong. Apa maksud T kat sini? Apa maksud T kat sini?
T kat sini bermaksud T kat Tempoh. Yalah, tempoh T kat sini bermaksud nilai dia mesti 0, 1, 2. mesti positif ataupun kosong. Nilai yang paling kecil kosong lah. Okey. Maknanya boleh ke tempoh negatif? Tak ada Tak boleh. tak boleh. Ni syarat dia. Kalau kira-kira ada dua. Satu positif, satu negatif. Awak mana saya nak ambil? Positif lah. Ambil positif lah sebab masa. Tengok syarat dia. Menggunakan prinsip pertama. Cari hal laju. Tengok cari hal laju. So awak belajar. S pergi kepada V, pergi kepada A. Gini. Okey, S pergi kepada V, panggil dia beza kali pertama. Ataupun pembezaan kali pertama ataupun pembezaan menggunakan prinsip pertama daripada S kepada V. Daripada sasaran kepada V. Ini awak kena buat pembezaan kali pertama. Okey, kalau V kepada A pun sama, pembezaan kali yang pertama. So soalan ni dia suruh guna pembezaan. Okey, pembezaan. Pembezaan kali pertama lah. Ataupun pembezaan kat sini menggunakan prinsip. Prinsip apa? Prinsip pertama. Okey. Menggunakan prinsip yang pertama. Okey, so cikgu ada apa? Cikgu ada S T sama dengan T kuasa 2 tolak dengan 3T. Boleh? Boleh? Okey, sekarang ni refer kepada mana? Refer kepada mana? S lah. So formula kita dah jadi dah apa? Dah jadi dah dy per dx. Dia akan jadi apa? ds per dt. Tadi tengok y sama dengan contohnya 2x. Okey, so kita tulis kat sini untuk pembezaan dia, kita tulis dy per dx tu. Okey, sekarang ni dia tulis apa? S refer to t. Iaitu apa? T power of 2 minus 3t. So kat sini kita nak beza dia d over apa ni? Ni over apa ni? Over t times. So respect to s. So ds over dt is me the velocity. Gitu je. Okey, simbol ni nanti kita akan lebih tengok lagi dalam bab yang seterusnya lah. Cuma soalan ni lebih awal. Tak apalah untuk awak inquiry. Benda bagi? Tu. Okey. Membuat inquiry lah. Okey, yang seterusnya kena buat apa? Yang seterusnya awak tahu. Dia punya formula iaitu had. Macam biasalah, had. Had apa? Data apa sini? X. Berapa data X? S. Times T. Oh, ya tak? T. Tadi Sebab you pakai T. sebab pakai T. Okey, so kat sini adalah apa? Data S over data T tu. Okey, ni yang pertama. Okey, kita nak start kat mana? Kita nak start yang satu lagi equation dia, betul? Iaitu had. Okey, data T menghampiri kosong. Iaitu kat sini kita pakai apa? F. Iaitu tadi pakai X, sekarang ni pakai T ya. T tambah dengan data T. Awak adjust je. Tadi data X, sekarang ni data T. Tolak dengan F T bahagi dengan data T. Awak adjust je dengan pemboleh ubah yang diberi. Berapa T? Sebab soalan ni bagi T. Ni je lah awak kena adjust. Okay. So ni lah kita guna. So kat sini, first step tadi, cikgu dah kata data S. Dia dah akan jadi data Y kat sini. Apa maksud data S kat sini? Iaitu F T tambah dengan data T tolak dengan F T.
Soalan ni dia ubah pun boleh ubah je. Okay, dia ubah pun boleh ubah. Tadi kita belajar X delta X. Okay, sekarang ni T delta T. Okay, so ganti je lah. Ganti saja. So be carefully menggunakan PMP method. Okay, so hati-hati kat sini. So apa kat sini iaitu T plus delta T. Okay. Saja je nak guna. Okay, so kat sini T power of 2 minus 3T. Okay, so be carefully lah kat sini. Okay, so akan dapat apa sini? T kuasa 2 tambah 2 T delta X plus, okay, in kurungan delta X power of 2 plus minus 3T minus 3 delta T. Ni bukan lapang delta. Kau ingat lapang pula So kat sini jadi apa? T power of 2 plus 3T. Okay, so macam biasalah. Okay, cancel out. So yang tinggalnya adalah 2T delta, mana delta X? No, delta X delta T kat sini. Why ada delta X So hati-hati T dengan tambah ni. Okay, so hati-hati. So kat sini delta T plus delta T in bracket power of 2 bla 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 minus 3 delta T. Okay, tu je yang tinggal. Tu je yang stand alone. Tinggal seorang Okay, the next step is delta S. DS DS over dt. Okay, DS over dt. Okay, so apa yang berlaku? Iaitu had delta apa sini? T. T approximate 0, menghampiri kosong. So masuklah 2T delta T bahagi dengan delta T. Tolak T delta T power of 2 divide by delta T minus 3 delta T divide by delta T. So simplify. So you can get had delta T approx 0, okay, in bracket 2T minus T delta T minus 3. Okay. So masuk je. Masukkan delta T equal to 0. Masuk je. So you can get 2T minus 3. Okay, and then ada satu lagi soalan dia. Cari halaju tupai. Halaju tupai maknanya laju kat tupai ni So what happen to tupai tu? Apabila T equal to 5. Dia suruh cari apa? Laju. So halaju kat sini kita boleh decide. Okay, the second. Sebab soalan ni dia ada dua kehendak soalan. Okay, so velocity kat sini iaitu ds over dt berlaku when t equal to 5. Okay, dia suruh cari semasa t sama dengan 5. So apa yang berlaku? ds per dt substitute lah. 2t minus 3 when t equal to 5. Masuk je. So 2, 5 tolak 3, 10 tolak 3. You can get berapa nilai yang awak dapat? 7. 7. Berapa cursor cikgu tak boleh bawa kat bawah Ada. Sampai kat sini je 7. Itu sahaja. Ada sebarang pertanyaan? Okay, tak unik Ego. Itu terpulang. Kalau unit dia apa? Refer pada yes. Sebab kat sini sasaran M and then T saat, right? T adalah saat. Okay. So kalau kita tengok kat sini, okay, sasaran dia, unit dia M. Okay, masa dia, tempoh dia, unit dia adalah second. So bila nak tulis unit, make sure lah betul unit yang guna tu. So or kalau nak tulis unit sangat, you can get 7
meter S minus 1. Okay. Per second. Maksud dia. Boleh? So, unit dia refer pada apa? Refer pada apa yang diberi. Okay. Ada soalan nak tanya? Nanti handout ni cikgu akan bagi dalam tu lah. Google Drive cikgu. Ada lagi nak tanya? Tak ada. Okay. So, sebagai arrangementnya, pengayaan untuk latihan supaya awak pandai. Untuk diri awak sendiri, tolong buat semua latihan 2.1 ni. Yang mana cikgu tinggalkan untuk awak. Okey, cikgu. Okay, itu sajalah untuk malam ni. InsyaAllah kita akan jumpa nanti. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Ya. Jangan lupa. Ada Jangan lupa mandi. Zero. Okay. Jangan lupa mandi. Cikgu dah mandi. Jangan lupa mandi. Cikgu pakai laptop kang. Ha? Cikgu pakai laptop kang. Cikgu akan laptop apa? Oh, tu. Saya tanya. Okay. Cikgu. Waalaikumsalam.